Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 460 itu. Betul. Masalah mandi Jumaah dan segala hujah ulama, mana dalil-dalil terhadapnya. Kata Al-Imam An-Nawawi dan telah mengambil hujah oleh orang yang mewajibkan mandi Jumaat. Mandi nak pergi Jumaat tu wajib. Mana hujah dia? Dengan zahir beberapa hadis seperti yang di dalam masalah 458. Jadi masalah mandi pergi Jumaat ni ialah setengah daripada benda yang mukhtalaf, benda yang ada khilaf ulama. Setengah mengatakan wajib, setengah menyatakan sebalik. Dan mengambil hujah jamhur, mana majoriti para ulama dengan beberapa hadis yang sahihah, hadis-hadis yang sahih. Setengah daripadanya hadis laki-laki yang masuk ia padahal Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca khutbah. Padahal laki-laki itu meninggal ia akan mandi Jumaat, dan telah menyebut akan dia oleh Imam Muslim. Dan bermula ini laki-laki siapa dia? Sayyidina Osman bin Affan. Ketika Sayyidina Umar membaca khutbah, masuk Sayyidina Osman ke dalam masjid, dan Sayyidina Umar merhatikan ada sifat-sifat orang yang tak mandi. Mana mungkin letih kan, nampak macam tak mandi. Sayyidina Umar terus sound dia. Dia tanya, ya Osman, kau mandi tak? Osman kata tak mandi. Ya, dia tak mandi. Dan Sayyidina Umar terus baca khutbah. Sayyidina Osman pun terus, dia tak bangun duduk. Itu menandakan mandi tak wah. Kalau wajib, Sayyidina Umar yang angkat tongkat, tengok nampak tu mandi. Sayyidina Umar digarang ni. Dan Sayyidina Osman pun orang yang hebat. Ya, kalau wajib, dia takkan tinggal benda tu. Dan telah datang kenyataan di dalam riwayat yang lain. Dan bermula wajah dalil bahawasanya Sayyidina Osman memperbuat akan dia, yang ada melakukan meninggalkan mandi satu ketika. Dan Sayyidina Umar mengaku akan dia. Sayyidina Umar tanya, dia jawab mana dia mentasbihkan. Dan telah hadir mereka itu akan Jumaat, padahal mereka itu ahlin hil wal aqlin, orang yang menghuraikan simpulan hukum hakam yang layak berijtihad. Ini antara sahabat, bukan calang orang. Ya, itu. Maka jikalau wajib nasaya tiada meninggal, ia akan dia. Ya, Sayyidina Osman takkan tinggal satu, dan Sayyidina Umar pula takkan meninggalkan, menegur secara kuat supaya pergi bangun mandi. Itu maknanya. Dan saya melazimkan mereka akan dia. Intah habis kalam huraian ni. Inilah nas hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sahih. Yaitulah an Abdullah ibn Amr, bainama Umar yakhutubu yaumal Jum'ah iz dakhala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Antara bapaku Sayyidina Umar ni membaca khutbah Jumaat di atas mimbar pada hari Jumaat. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Dia tak sebut nama. Yang masuk seorang laki-laki. Yang masukkan ialah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilihat oleh Sayyidina Umar akan dia datang kemudian daripada orang dah demikian itu, lalu ditegur oleh Sayyidina Umar dari atas mimbar. Sayyidina Umar daripada atas dia sound terus. Ya, dia tak tunggu habis-habis khutbah lagi. Faqala ayatul sa'atu haza. Maka katanya, apa kena aku lihat seorang laki-laki, ya, daripada sahabat Nabi SAW datang ia, mana takhir, sehingga ini hadir akan Jumaat, lambat datang ni. Kenapa? Apakah waktu ini, ya, bukankah sudah masuk waktu, ya, berapa lama? Manakala didengar oleh Sayyidina Osman akan
khutbah Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Demikian itu lalu disahutnya dengan perkataannya, yang tiada keluar daripada sebenarnya. Faqal ma huwa illa an sami'tun nida wa ma zadana ala an tawadda. Maka sambutnya, ya Amirul Mukminin, tiada apa yang gendala, tidak ada apa yang mengendalakan hamba datang terlambat, melainkan bahawa telah mendengar hamba akan bang. Sami'tu an-nida, mendengar ia akan azan, itulah tidak hamba buat apa hanya dalam hamba berjual beli di pasar, tiba-tiba terdengar hamba akan azan. Yang sibuk menjaga dia tengok azan. Dan tiada hamba terhambat kan berbuat lebih atas mengambil air sembahyang. Maka tidak mazidtu ala an tawaddatu, tidak menambahkan aku di atas an tawaddatu, bahawa aku ambil wuduk je lah. Maksud dia apa? Tak dapat mandi. Aku pergi ni maknanya hanya berwuduk sahaja, maksud dia tak mandi. Maka jadi hamba terhambatkan buat lebih atas mengambil air sembahyang sahaja, tiada sempat mandi, dan lainnya. Bila didengar oleh Sayyidina Umar akan sahut Sayyidina Uthman demikian itu, lalu berkata, qal wal wudu aidan qad alimtu anna Rasulullah SAW amra bil ghusl. Kemudian katanya, ya Uthman, tak usahkan kamu kerjakan mandi Jumaat, bahkan wudu pun pula dengan bergopoh. Maknanya engkau tak mandi, wudu pun maknanya bergopoh gapah. Padahal sungguhnya telah engkau ketahui bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh mandi Jumaat. Uslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dalam hadis yang lain Nabi siapa? Uslul Jum'ah, mandi hari Jumaat itu wajib, dengan lapas terang walib jimba, wajibun ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi. Apa maksud mimpi? Orang balik. Mana orang yang dah balik mandi Jumaat adalah wajib. Itu sahih, terang daripada zahir hadis, bukan? Maka ulama ditakwil atas kes ini bahawasanya maksud wajib itu ialah sunnatun muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Dalil fi'lus sahabah, perbuatan sahabat itu. Sayyidina Uthman sendiri dia tak mandi. Maka semuanya engkau tinggalkan, tu dia kena teguh daripada Amirul Mukminin. Yani mandi pun tidak, datang pagi-pagi dengan segera pun tidak. Dan dalam hadis banyak kan, hadis sahih tu, dia datang awal seolah dia mengorbankan seekor unta, kemudian lewat sikit seekor lembu, begitulah seterusnya sampai imam naik kepada atas mimbar. Pun kau tinggalkan juga kau datang lewat. Mandi pun tidak, datang pagi-pagi dengan segera pun tidak. Sampai wudu pun dengan bergopoh. Pasal Umar tengah niaga, dia dengar suara azan jadi tergesa-gesa maksudnya. Kemudian Sayyidina Umar pun diam. Mana kalau benda tu wajib, sudah tentu dia apa? Dia arah suruh keluar, sekarang juga mandi. Diam daripada berkata dengannya dan menghabiskan khutbahnya. Itu dalil, dipanggil dalilnya pada perbuatan sahabatnya sarif. Yang dipanggil sarif, benda yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna sunat. Kemudian babu maja'a fil fadlil ghusli yaumal jumu'ati. Bab menyatakan kelebihan pula mandi pada hari Jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku, dengan hadis yang datang ini menunjukkan bagi kita kelebihan mandi Jumaat dengan mendapat pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Maka hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dengan demikian bunyi, An Aus ibn Aus. Anak Aus, bapak pun Aus ni. Orang biasa. Aus
ibni Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa bakkara wa batakara wa dana wastama'ah wa ansata kana lahu bi kulli khatwatin yaqtuha ajrus sanatin qiyamihah. Masyaallah, besar ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, ia bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat, mana nak pergi Jumaat lah, dan membasuh kepalanya dan badannya daripada cemar, itu sifat mandi yang ditarjihkan oleh Nabi SAW, dan debu-debu bekerja tu, ya, maknanya mandi menyucikan badan lah, serta memakai bau-bauan, itu disunatkan kita memakai bau-bauan, ya, yang wangi, yang suka malaikat hampir kepadanya. Kalau busuk malaikat pun tak dekat. Dan bersegera datang pula pagi-pagi, ia datang hadir Jumaat tu, dan hampir ia dengan tempat yang dapat mendengar khutbah, duduk depan. Ni ada juga kadang dia datang awal duduk tengah-tengah pintu. Orang nak masuk untuk dia, kadang dia sembahyang depan pintu. Tapi hukum tu tetap menjadi kesalahan kalau orang melintas. Padahal kalau dia ada sutra, dan sutra tu ada hukum dia, sunat kita mencari sutra, dinding, tiang, kalau tak ada tongkat, kalau tak ada sejadah, ya, itu disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Maka kalau dia ada sutra, dah cantik dinding terlalu, kau berdiri 40 tahun lebih baik, kata baginda SAW, daripada kau lalu depan orang yang sudah siap dengan sutra semayang tadi. Ini tak ada sutra, depan kosong, duduk tengah-tengah, ada orang nak lalu pun bayar. Itu kalau melintah depan dia tak ada masalah, ya. Kalau elak baiklah, tapi kalau terlintah pun tak ada kesalahan, sebab itu taksir, cuai daripada dia. Kau pergi duduk awal, pergi duduk tengah-tengah, mau orang lalu lah depan pintu, duduk depan lah, penuhkan saf depan kan. Itu ada kelebihan besar saf depan. Di saf depan kan dengan fadilat sutra mana besar. Saf besar, fadilat saf awal itu lebih awal, lebih aula. Kita semayang biasa macam ada mihrab kan, setengah-setengah tempat semayang musallah dia tak ada mihrab. Bila ada mihrab, imam duduk di situ, imam ada sutra, ya. Adapun saf pertama tak dapat fadilat sutra, sebab fadilat sutra syarat dia antara tumit dengan sutra jangan lebih 3 has. Jadi bila tidak ada mihrab begini, maknanya dia jauh, maknanya antara dia mungkin dah 6 hasta dengan dinding, maka fadilat sutra dia tak dapat. Maka ketika itu mana aula, dia duduk saf 2, dia ada sutra, dengan dia duduk saf pertama tapi tak ada sutra, maka dia kena pilih saf pertama tu lebih besar. Sebab tu sini datang dia kata awal-awal terus pergi saf depan, dia duduk tengah-tengah. Dan hampir dengan tempat yang dapat mendengar khutbah dengan jelas, yang mana duduk depan lah. Dan mendengar ia akan khutbah yang tiada luput daripadanya apa-apa yang dituturkan oleh khatib daripada ajarannya dan wasiatnya dan nasihatnya, diberikan pengamatan maknanya. Dan diam dengar, ya, sekira tiada berpaling hatinya dengan dengan fikir yang lain dan perbuatan lain, dan jikalau menyentuh pasir sekalipun. Walaupun jangan kuik-kuik main pasir lah, atau patah-patah jari ke budak, beri tumpuan betul. Dia dua sini, memberi tumpuan tu penting, dan memberi pengisian khutbah tu pun penting. Ada juga kadang khutbah tak sesuai. Tengah bandau cerita bab apa, buku hijau. Kelebihan menghijarkan bumi. Orang tengah bandau apa nak ditanam. Ya, ada punah dulu macam-macam khutbah. Nyamuk Aedes pun cerita, kaki nyamuk Aedes ni berbelang putih. Oh, jadang. itu kerja je apa, Jabatan Haiwan punya kerja tu, pusat apa perubatan punya orang, planet punya, dia berilah. Ini adalah khutbah suntik masalah keimanan, masalah akidah, masalah menghampirkan diri dengan Allah dan sebagainya. Tu yang kita nak suntik dalam khutbah tu.
dia jadi insan yang sempurna kan. Barulah makmum tu apa, ada fokus. Ni kadang khutbah tahun 60-an ni baca. Dia cakap khutbah terjumpa dia cari baca 60-an tu. Jadi makmum dengar tak kena. Sakit lain, enjit lain, dia masalah. Sebab khutbah tu satu ruang yang paling penting, ya, supaya khatib menyuntik keadaan masyarakat. Masyarakat dia tak sama, sebab khutbah ni sewajarnya tidak boleh sama kan. Ya, serah pada khatib, dia akan cek perkembangan dalam satu minggu. Apa masalah yang bukan kampung, apa boleh suntik, boleh cantik. Ya, kadang-kadang kalau selaras, kadang-kadang tak kena tempat tu lain, tempat ni lain penyakit. Itu keadaan dia lah. Jadi maknanya dua-dua tu kena memberi perhatian tu, memberi suntikan yang tepat, dan yang mendengar kena memberi perhatian yang sungguh. Baru dia jadi betul. Nasihat adalah baginya dengan tiap-tiap langkah tu. Kalau dibuat perkara tersebut, datang awal, duduk depan, memberi perhatian, ya, kepada maknanya khutbah yang diberi tadi, maka ketiga itu ada baginya dengan tiap-tiap langkah yang dilangkah. Pagi Jumaat tu pahala setahun kiam ni, Masya Allah. Setahun di kiam. Macam mana dia ibadat setahun, satu langkah dia dapat setahun. Dua langkah, orang macam tu saya tahu dia pakai kereta lah, pakai motor, jalan kaki lah. Lama dah sampai Masjid Umar bin Salam. Dia tak ada masalah. Dia jalan naik kenderaan, dia tak penat, tapi penat minyak naik kan. Kejap niat naik, kejap minyak naik, maut. Dia penat kot tu pula. Dia senang sini nampak, tapi dia susah nak isi dalam tangki. Walhasil semua tak ada kelebihan ni lah. Dan kata Abu Isa bermula hadis Aus bin Aus, ini hadis dia lah hasan, mensah ihtijaj berhujah. Lebih lagi dalam Fadailul Amal hadis dhaif pun tak ada masalah, sepakat ulama, selama tidak terlampau dhaif. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Abi Bakr dan Imran bin Husain dan Salman Al-Farsi dan Abu Zar dan Abi Sa'id dan Ibnu Umar dan Abi Ayyub. Mana di kalangan sahabat-sahabat yang hebat, mendatangkan maknanya perbahasan tentang kelebihan besar datang Jumaat dengan cara yang tersebut. Kemudian bab maja'a fil wudu yaumal Jumaah, wallahu a'lam. Sallallahu Rasulullah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa ala Allahumma ighfir lana fa inna khairal kulli alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim ya